Okey Ustaz, kita dah boleh dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada yang berbahagia Lieutenant General Datuk Hassan Gaya bin Abdullah, Naib Chancellor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, serta seluruh warga Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ke webinar program bicara ilmu siri 1 bagi tahun 2023 pada kali ini. InsyaAllah kita akan buka program kali ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Yang berbahagia Lieutenant General Datuk Hassan Gaya bin Abdullah, Naib Chancellor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, yang diraikan Al-Fadhil Ustaz Rahmat Ihsan bin Muhammad Sufyan, penceramah jemputan pada hari ini, yang berusaha Puan Fazilah binti Muhammad, pendaftar UPNM, yang berusaha Lieutenant Colonel Profesor Madya Dr. Ustaz Haji Daud bin Haji Muhammad Saleh, pengarah Pusat Islam UPNM, barisan pengurusan tertinggi Universiti, Pegawai Kanan Universiti, Pegawai Kanan Akademi Latihan Ketenteraan, Datuk-datuk, profesor-profesor, doktor-doktor, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke webinar program bicara ilmu siri 1 bagi tahun 2023, anjuran Pusat Islam UPNM dengan kerjasama unit latihan dan kompetisi pejabat pendaftar UPNM. Syukur Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan dan ruang bersama-sama mengikuti program ini bagi menambahkan lagi ilmu pengetahuan dalam kehidupan seharian. Untuk makluman yang berbahagia Datuk serta seluruh warga sekalian, antara tujuan program ini diadakan adalah untuk meningkatkan lagi kesedaran dalam kalangan warga UPNM umumnya berkenaan dengan tuntutan dakwah bagi umat Islam dalam masyarakat majmuk. Selain itu, program ini juga untuk meningkatkan lagi ilmu pengetahuan tentang elemen kerohanian dalam warga UPNM. Yang berbahagia Datuk serta para hadirin yang dirahmati Allah, sebelum memulakan program pada pagi ini, majlis ingin memperkenalkan terlebih dahulu penceramah jemputan pada kali ini. Penceramah kita ialah Al-Fadhil Ustaz Rahmat Ihsan bin Muhammad Sufyan, merupakan penceramah selebriti atau lebih dikenali sebagai P.U. Rahmat, dan juga merupakan pegawai eksekutif Wakaf An-Nur Corporation. Tambahan lagi, Ustaz juga sering muncul di kaca televisyen dan menjadi host tetap dalam rancangan Zon Aulad yang dianjurkan oleh TV Al-Hijrah, Al-Wildan, TV Al-Hijrah, Coffee with Mufti, TV Al-Hijrah, Ummati, Astro Oasis dan lain-lain lagi, dalam membincangkan pelbagai isu-isu semasa pada masa kini. Yang berbahagia Datuk serta para hadirin yang dirahmati Allah, program webinar pada kali ini akan bersiaran langsung melalui saluran Microsoft Teams serta Facebook rasmi pejabat pendaftar UPNM. Para hadirin diminta untuk mengisi borang penilaian program yang telah disediakan oleh pihak urus setia di ruangan chat Microsoft Teams serta Facebook pada akhir program ini. Yang berbahagia Datuk serta para hadirin yang dirahmati Allah, tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadhil Ustaz Rahmat Ihsan bin Muhammad Sufyan untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk Uswah Hasanah Bentuk Peribadi. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Jazakallahu khairan jaza. Terima kasih kepada pengerusi majlis kita. Masya Allah, tabarakallah. Nampak macam Ustaz Hasrin Bollywood. Semoga ukhuwah kita berkekalan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma nawwil qulubana binuri hidayatik kama nawwalkal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sebagaimana Engkau terangkan bumi yang gelap ini dengan cahaya matahari, maka Engkau terangkanlah hati kami yang gelap ini dengan cahaya hidayah-Mu.
Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada hari ini, Engkau kumpulkanlah kami ke dalam syurga-Mu. Ya Arhamar Rahimin, sebagaimana Engkau berikan kami makan dan minum pada hari ini, Engkau berikanlah kami makan dan minum daripada hidangan syurga-Mu. Amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang saya kasihkan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa gembira, rasa bahagia kerana dalam majlis ilmu ini, dalam taman-taman syurga ini kita berkumpul, dan dalam taman-taman syurga ini ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka sedikit darjat di dunia ini. Maka sama-sama kita meraihkan yang berbahagia Lieutenant General Datuk Hasagaya bin Abdullah, Naib Chancellor UPNM, yang berusaha Puan Fazilah binti Muhammad, pendaftar UPNM, yang berusaha Lieutenant Colonel Prof Madya, Dr. Ustaz Haji Daud, Haji Muhammad Saleh, pengarah Pusat Islam, barisan pengurusan tertinggi, dan mereka-mereka yang duduk di belakang tabir menjayakan program kita pada hari ini. Moga Allah Subhanahu wa taala mengganjari dengan sebaik-baik ganjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam. Jawab salam. Sebab trennya Ustaz, trennya Prof, trennya Datuk. Saya pergi mana-mana ceramah, bila bagi salam, biasanya jawab salam lemah, longlai, tak semangat. Teringat saya pesanan guru saya, Syekh Usamah, dalam satu kuliah dia, dia gurau. Masa tu di Mesir dia gurau, dia kata apa? Aku tengok kalian ni talibul ilmi, penuntut ilmu tak semangat jawab salam. Dia kata apa? Kamu tahu tak siapa yang tak jawab salam sungguh-sungguh, itu tandanya tak lama lagi nak meninggal dunia. Suka kami. Maka Syekh Usamah tengok kami suka, dia gembira. Dia kata apa? Tapi yang tadi tu memang aku sungguh-sungguh. Memang aku bukan buat lawak. Aku cerita benda betul. Kami terkejut. Dia kata, tidakkah kalian perasan pada lafaz salam itu ada doa yang cukup luar biasa. Salam, sin, lam, alif, mim. Tambah alif di hadapan menjadi apa? Aslam ataupun Islam. Islam, essence of our religion, intipati agama ini, seorang Muslim adalah asyus salam, menyebarkan salam. Bayangkan tuan-tuan perempuan, Nabi datang daripada jauh, peristiwa hijrah, yang peristiwa tu penat, Nabi lari, Nabi kena ancam bunuh. Sampai Madinah, satu hadis yang masyhur Nabi kata, asyus salam, sebarkan salam. Syekh Usamah Al-Azhari kata, kenapa Nabi mula dengan asyus salam? Kenapa? Sebab Nabi nak bagi tahu agama ini adalah agama yang sejahtera. Agama ini adalah agama yang tak termakan dengan provokasi. Biarlah Sweden ada ahli politik nama Palamus Saladus, dia bakar Al-Quran kita tenang. Kita tenang kenapa? Sebab orang yang benar sentiasa tenang. Orang yang tenang, orang yang menang. Sebab apa? Sebab agama ini adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Islam satu-satunya agama yang bila bertemu dengan orang lain, dia mendoakan orang itu. Salam sejahtera ke atas kamu. Maka Syekh Usamah kata apa? Ma makna salam? Salam adalah doa kebaikan. Umur panjang itu baik. Ada anak-anak yang saleh dan salehah itu baik. Ada isteri, Masya Allah, isteri penyejuk mata, qurratu ayun. Itu adalah isteri yang baik ataupun isteri yang sejahtera. Ada suami kita, Masya Allah, suami yang qawamun 'alan nisa, boleh dijadikan sebagai pelindung. Itu sejahtera. Maka maksudnya apa kat sini? Maksudnya saling-salinglah kita suka memberi salam dan seronok bila diberi salam sebab orang tu tengah mendoakan kita. Okey? So panjang-panjang saya cerita ni, nak suruh jawab salam kuat sikit tu je. So saya bagi salam lagi sekali, semua sungguh-sungguh jawab salam walaupun saya tak dengar, tapi kali ini sungguh sikit. Ustaz tengah doakan saya. Ada orang tengah doakan kami. Maka moga-moga doa tadi dua-dua diangkat oleh Allah, insya-Allah. Lagi sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Siap buat buka mic tu. Terima kasih atas respon yang baik. Tuan-tuan dan puan, hari ini masa kita tak banyak, tapi insya-Allah banyak yang kita akan pelajari. Moga-moga waktu ini waktu yang berkat. Bila kita cerita pasal uswatun hasanah, tak dapat tidak kita tak boleh lari dengan satu ayat yang sebenarnya berkait dengan UPNM. Apa pula ayat Quran ni berkait dengan UPNM? Ada sebut ke nama UPNM? Tidak. Nama surah ini adalah surah Al-Ahzab. Surah peperangan. Universiti Pertahanan Negara Malaysia ataupun National Malaysia ni maksudnya dia berkait jugalah dengan ketenteraan. Maka dalam surah Al-Ahzab, bayangkan surah peperangan tiba-tiba cerita pasal
uswatun hasanah. Maka kalau siapa yang ada Quran dekat tangan dia, ada apps Al-Quran, buka apps Quran tu. Daripada handphone kita ni penuh dengan TikTok saja. Kenapa TikTok pula? Tak ada, saya baru buat TikTok. Alhamdulillah barulah 6 video. Alhamdulillah 6 video dah dapat 14,000 follower. Tu dia. Kau ada. Jadi handphone bila saya duk raya main TikTok ni rasa macam lama dah tak buka Quran kat handphone. Okey, siapa ada handphone ada Quran, boleh buka surah Al-Ahzab, buka ayat yang ke-21. Dekat sini bercerita tentang satu ayat yang berkait rapat dengan umat Islam bila cerita pasal uswatun hasanah. Sebelum saya bahaskan ayat ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayat ni biasa kita dengar dalam ceramah-ceramah Maulidur Rasul. Cuma sebelum kita cerita ayat ni, sebab kita level universiti kan, level akademik, mari kita pergi satu lagi level tinggi daripada orang biasa-biasa. Sebab kita bukan biasa-biasa. Kita kena pergi asbabun nuzul. Minta maaf kalau saya banyak sasul. Sekarang ni tengah ni Ustaz, wisdom teeth, gigi bongsu. Nak tua dah. Okey. Sambung. Tuan-tuan, bila kita cerita pasal Quran, dia kena belajar satu kaedah ilmu namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul, asbab dalam bahasa Arab maksudnya dia turun. Tapi turun dalam bahasa Arab ni ada banyak perkataan. Ni bahasa Arab kita ada pengarah bahasa Islam kita Ustaz, betul kan saya? Tuan-tuan tahu tak bahawa bahasa Arab ni begitu kaya dengan vocabulary, tata bahasa, nahwu saraf, sehingga kan perkataan singa ada 20 perkataan yang menggambarkan singa. Tak faham lah Ustaz. Okey, singa susah. Ni, kenalkan seorang sahabat Nabi. Nama Abu Hurairah. Apa maksud Abu Hurairah? Bapa kucing. Bukankah Hurairah tu, bukankah kucing biasa kita kata bukan Hurairah, kita kata apa? Kitun. Daripada kecil kita belajar kitun kucing. Kenapa kita tak bagi tahu nama sahabat Nabi tu Abu Kitun? Kenapa Abu Hurairah? Ini nak mengatakan bahasa Arab begitu banyak vocabulary-nya. Begitu banyak tata bahasa dia. Satu perkataan banyak, satu benda banyak nama. Itu menunjukkan kayanya bahasa. Hurrah ataupun Hurairah sebenarnya bukan kitun yang kita belajar masa kecil. Kitun, kan rata-rata rakyat Malaysia tahulah kitun, kucing. Itu kucing peliharaan dalam rumah. Yang kita bela nama Oyen, yang kita bela yang comel-comel tu, yang kita yang bagi makan dia. Kalau tengok di Facebook sekarang dia kata apa? Dia yang tuan, kita yang jadi bibik. Dia berak kita ambil. Tu nama kitun, kucing peliharaan dalam rumah. Tapi Hurrah adalah kucing liar. Sebab Abu Hurairah dia tak ada rumah. Dia duduk sekeliling Masjidin Nabawi. Nama Ahli Suffah. Maka dia tak ada rumah, tapi dia suka menyantuni kucing. Berarti siapa-siapa pun mampu jadi Abu Hurairah. Macam contoh kakak saya, rumah kami tak boleh kucing. Mak saya dia ada takut was-was bawa hancing lapar. Tapi rumah kami walaupun tak boleh kucing, tapi dalam kereta kami, kereta kakak saya, kereta ayah saya, mesti ada makanan kucing. Pantang nampak kucing, kami bagi. Bukan yang murah-murah Royal Canin. Kami tak beli makanan murah-murah. Kami nak kata apa? Moga-moga jadi Abu Hurairah. Apa moral of the story? Hurrah adalah kucing liar. Kitun, kucing peliharaan. Dekat tak? Lain. Ha dengan kaf, kitun. Nak kata apa? Inilah bahasa Arab. Hebat bahasa Arab. Asbabun nuzul, asbab tu minta maaf, bukan turun. Asbab adalah sebab, minta maaf. Nuzul adalah turun. Tapi nuzul, ia bukan turun biasa-biasa. Dia mesti turun daripada pangkat yang besar ataupun tempat yang tinggi kepada tempat yang lebih rendah. Bila kita belajar asbabun nuzul, baru kita faham dalam Ramadan nanti tak lama lagi bila kurang lagi 2 bulan ni, kan? Ada apa nama? Nuzul Al-Quran. Turunnya Al-Quran. Daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah, langit dunia. Nak kata apa? Bahawa turunnya itu mesti turun daripada tempat yang luar biasa kepada tempat yang kurang sedikit powernya. Jadi nuzul dia turun macam turun tahta, turun jawatan, turun pangkat. Tu nuzul. Kalau turun tangga, tak boleh pakai nuzul. Okey, sambung cerita. Asbabun nuzul, turunnya daripada Baitul Izzah, turun ke dunia. Maksudnya turun kepada Nabi melalui perantaraan Jibril. Daripada hati Nabi, daripada mulut Nabi yang mula, masuk pula ke dalam hati ataupun ke dalam pemikiran para sahabat. Berarti ayat Quran dia takkan turun saja-saja. Mesti kalau nak turun, ada asbab, ada sebab. Sebab inilah, peristiwa inilah yang menyebabkan kita akan faham, kenapa perkataan ataupun kenapa ayat Quran ni keluar. Contoh-contoh sikit.
Pernah tak dengar ayat al-fitnatu asyaddatu minal qad? Fitnah itu lebih teruk daripada membunuh. Kan banyak orang guna ayat ni. Daripada engkau fitnah aku, daripada engkau cakap buruk pasal aku, daripada engkau fitnah aku, baik engkau bunuhlah aku. Kami orang buat lawak gitu lah. Kan? Tapi tak tepat. Fitnah itu lebih teruk pada membunuh. Kalau kita tengok tafsir Ibn Katsir, oh rupanya fitnah itu bukan slander, bukan fitnah kata buruk ni. Fitnah yang dimaksudkan dalam Quran tadi dalam surah Al-Baqarah tu, al-fitnatu asyadatu minal qad, bukan slander, bukan fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab yang dimaksudkan adalah murtad. Keluar agama tu lebih teruk daripada membunuh. Oh, nampak tak salah faham kita. So bila kita faham dalam surah Al-Ahzab ni, Allah turun ayat Quran ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kena tengok sebab apa keluar ayat ni. Jom sama-sama kita pergi. Jom kita pergi mula daripada surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ni dia menceritakan tentang perang Ahzab. Perang Ahzab ni perang pakatan, perang perikatan, perang barisan. Maksudnya diorang ni berpakat ramai-ramai untuk melakukan suatu kejahatan kepada umat Islam. Siapa diorang ni? Dua musuh yang tak pernah bergabung, selalu bergaduh, selalu tak sekutu, tiba-tiba bergabung. Ini benda ajaib. Siapa dia? Orang-orang musyrikin Quraisy bergabung pula dengan orang-orang Yahudi. Ni dua ni tak pernah sebulu ni, tak pernah sebulu. Sepanjang zaman bergaduh. Orang Yahudi bergaduh dengan orang Arab bergaduh dengan orang Yahudi. Berperang. Ratusan tahun, bahkan dalam riwayat kata ribuan tahun, bergaduh, perang. Tiba-tiba orang yang bermusuh ni, enemy of my enemy is my friend. Bagi faham boleh Enemy of my enemy is my friend. Tiba-tiba datang Rasulullah bawa ajaran Islam, ajaran yang selamat, ajaran yang sebenar. Tapi ajaran Nabi ni tidak favor, tidak cenderung kepada kedua-duanya. Nabi tidak bela orang Quraisy dan Nabi juga tidak bersama dengan orang Yahudi. Tahu kan kisah bahawa kenapa orang-orang Yahudi ni duduk kat Madinah? Tahu tak? Cuba angguk. Ke tak? Saya cerita sikit Madinah ni tanah dia tak subur. Madinah ni tempat yang tak strategik. Madinah ni kalau kita kata ceruk, pendalaman. Tiba-tiba ada orang Yahudi kat situ. Tuan-tuan tahu tak kenapa ada orang Yahudi kat situ? Sebab dalam kitab mereka dah cerita dah Nabi akhir zaman ni akan sampai dekat Yathrib. Jadi diorang tunggu Nabi akhir zaman. Tiba-tiba Nabi akhir zaman tu bukan orang Yahudi. Alamak, orang Quraisy, bangsa yang diorang benci. Lama dah tak suka. Tu yang ditolak Nabi. Siapa yang cerita ni? Isteri Nabi nama Safiyah. Safiyah ni adalah puteri orang-orang Yahudi. Puteri orang-orang ataupun puteri kaum besar Bani Quraizah, orang-orang Yahudi. Safiyah ni isteri Nabi daripada orang-orang ataupun bangsa Bani Israel ataupun Yahudi. Dia kata masa kecil dia ceritakan kepada aku, budak-budak kan, dia ceritakan Nabi akhir zaman akan sampai dekat Yathrib, akan sampai kat Madinah. Nabi akhir zaman ni muka dia bercahaya. Dia cerita macam kita belajar Maulid Rasul, kita belajar kitab Syama'il Muhammadiyah. Kan? Cerita Syama'il Muhammadiyah sikit Detailnya para sahabat cerita Syama'il Muhammadiyah ni. Ni soalan untuk tuan-tuan perempuan, nak kata kita kenal Nabi ke tidak? Siapa lagi handsome? Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf? Cuba undi. Mana lagi handsome? Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf? Rupa-rupanya tuan-tuan perempuan ada perbahasan ni. Mana lagi handsome? Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf? Nabi Yusuf, handsomenya Nabi Yusuf. Kalau bawa perempuan jumpa Nabi Yusuf terpotong jari, betul? Tahu kan kisah tu? Apa kata Imam Asqalani? Bawalah perempuan yang sama terpotong jari melihat ketampanan Nabi Yusuf, bawalah bertemu dengan Nabi Muhammad. Kalaulah dia melihat Nabi Yusuf terpotong jari, jika dia melihat Muhammad bin Abdullah akan terpotong hati-hatinya. Faham level Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf terpotong jari, Nabi Muhammad terpotong hati. Handsome tak handsome? Maksudnya Safiyah kata, mana mungkin aku tak kenal siapa dia Nabi akhir zaman. Sebab apabila engkau lalu, wahai Rasulullah, aku nampak, aku tahu dah engkau Nabi akhir zaman sebab ada satu aura ataupun satu suasana ataupun suatu keadaan yang cukup luar biasa. Sebab tu orang Malaysia ni kalau nak mengaku jadi Nabi,
Dia paling banyak ustaz, tahu tak ustaz? Prof Datuk paling banyak mengaku je Nabi kat area mana? Gombak, Gombak. Ini bukan saya kata ni. Jabatan Agama Islam Selangor kata banyak mengaku jadi Nabi, Rasul palsu dekat Gombak. Syiah pun banyak kat Gombak. Saya pun duduk kat Gombak ni. Area sebelah ni Gombak, saya Melawati. Studio saya kat Melawati. Tapi bila tengok profil orang untuk mengaku jadi Nabi ni, kadang-kadang kesian. Muka pecah rumah. Dia syarat pertama Nabi pun dia tak lepas. Kan? Dia belum cerita bahasa Arabnya lagi. Okey, pada balik cerita. Apa ceritanya ni? Safiyah, dia kenal Nabi Muhammad. Dia tahu ni Nabi. Ni walaupun bukan Nabi, contoh, ni orang bukan biasa-biasa. Safiyah kata, kami kenalnya Muhammad, kami kenalnya Nabi akhir zaman, kita kenal Muhammad. Kami kenalnya Nabi akhir zaman, lebih kami kenal daripada ayah kami sendiri. Detailnya. Tuan-tuan tak faham macam mana? Okey, macam ni tuan-tuan. Macam ni Okey, tenang, ribut jiwa. Relax Tuan-tuan pernah ke kena patuk dengan ular? Ataupun tuan-tuan pernah ke kena kejar dengan harimau? Kena kejar dengan singa? Tak pernah. Tapi kalau singa datang, harimau datang, ular datang, semua lari tak? Saya lari. Sebab kita telah mengetahui betapa dahsyatnya bisu ular, betapa dahsyatnya serangan harimau. Sebab kita belajar benda tu. Maka begitu juga orang-orang Yahudi. Mereka tak pernah nampak Rasulullah. Tapi mereka diceritakan detail tentang Rasulullah. Maka walaupun tak pernah jumpa, kalau datang pada waktu itu, mereka tahu ini adalah Nabi. Maka Safiyah kata, pada waktu itu datang pakcik. Ini hadis sahih. Panjanglah hadisnya, matanya. Saya tak nak bacakan lah kan. Nanti sekarang meleret ceramah kita. Datang pakcik Safiyah. Safiyah kata apa? Safiyah, isteri Nabi, Ummul Mukminin. Pakcik dia kalau datang rumah, benda pertama pakcik dia akan buat, dia akan usik Safiyah. Hai Safiyah, anak dara pakcik. Ada kan adik-beradik kita, dia suka kacau anak buah dia. Mesti akan buat. Pakcik aku mesti akan buat. Tapi hari tu dia masuk, dia tak kacau aku dulu. Sedangkan aku dah keluar dah, aku suka bergurau dengan pakcik aku. Macam anak kita lah. Anak kita umur 18, dia punya Pak Su umur 30 lebih. Suka mengacau anak dara kita. Itu Pak Su dia. Masuk-masuk. Kenapa Pak Su aku ni, kenapa pakcik aku ni tak tegur aku? Sebab pada waktu tu pakcik dia dalam keadaan tergesa-gesa nak bagi tahu ayah puteri Safiyah yang pada waktu itu adalah seorang ketua kabilah Bani Quraizah. Dia kata apa? Wahai pakcik, wahai abang, minta maaf. Wahai abang, Pak Su ni abang dia. Wahai abangku, ketahuilah Nabi akhir zaman tu dah sampai. Dah sampai, masya-Allah, seronoklah. Apa berlaku? Tapi malangnya dia daripada keturunan Ibrahim. Dia bukan keturunan Musa. Ni sikit complicated Nabi-Nabi ada dua keturunan. Ada keturunan Bani ataupun keturunan Ibrahim, orang-orang Quraisy. Ada keturunan Musa, keturunan Isa, yakni orang-orang Bani Israel. Ini kira cerita suku ni. Alamak, dia lahir pada belah sana. Sebab tu orang Yahudi, orang Israel benci sangat dengan Nabi Muhammad. Tak nak iktiraf. Sebab apa? Lahir lain suku saja, lain kaum saja. So apa yang berlaku? Safiyah yang pada waktu tu dengar bahawa hipokritnya ayahnya, hipokritnya pakciknya, tak nak terima hanya sebab suku ataupun sebab kaum, maka pada waktu itu tuan-tuan perempuan, Safiyah sendiri yang meminta untuk bernikah dengan Nabi Muhammad SAW. Panjanglah cerita Safiyah yang bernikah dengan Rasulullah. Tapi apa moral of the story? Nak bagi tahu ada satu permusuhan ribuan tahun di antara orang Yahudi dan juga orang Quraisy. Kelas lama. Tiba-tiba Nabi Muhammad keluar. Nabi Muhammad tak berpihak. Walaupun bangsa Quraisy tapi tak bersama dengan Arab. Tak bersama. Tiba-tiba bila Nabi Muhammad SAW makin kuat, orang Yahudi pun masuk Islam, orang Quraisy pun masuk Islam, Nabi tak pergi dua-dua, tiba-tiba ada satu pakatan, satu gabungan, satu kerjasama yang tak pernah terfikir oleh pada waktu itu, pada zaman itu. Gabungan dua musuh yang berseteru lama. Sebab apa? Gabungan ini bergabung untuk bertarung dengan Nabi Muhammad SAW dan juga kita kata kerajaan Nabi pada waktu. Dan tuan-tuan perempuan, apa kata isteri Nabi yang lain? Satu lagi nama Ummu Salamah. Bila saya cerita banyak isteri Nabi ni, lain macam kolonel kita relax, tenang-tenang. Sebab saya pun biasa ceramah dekat peringkat-peringkat tentiri tertinggi. Saya pernah jumpa ketua turus. Dia kata, Pak Ustaz, dia major ke, dia kolonel ke, dia ketua turus ke,
Dia betul, dia kepala keluarga. Tapi isteri leher keluarga, Ustaz. Leher kata kiri, di kiri. Leher kata di kanan, di kanan. Maksudnya, isteri lagi tinggi. Tapi bawa tenang, bukan saya nak promote poligami, tapi nak bagi tahu sikit. Kan tengah panas, isu soul kan. Bawa tenang Kak, bawa tenang. Isteri-isteri Nabi, semuanya adalah balu perang. Ataupun adalah bukan anak dara. Hanya seorang saja anak dara, yakni Sayyidina ataupun Sayyidatina Aisyah. Maksudnya apa? Kalau kita kahwin, boleh silakan nak poligami. Tapi betul ke tak maqasid ataupun kita punya tujuan pernikahan banyak? Adakah pernikahan kita ini, minta maaf dulu, jangan sentap. Untuk nafsu ataupun betul untuk agama. Sebab Nabi SAW kahwin dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah ni balu perang. Ustaz ada mic tak dengar Ustaz? Saya cabut kot. Mic tak dengar. Okey. Clear tak clear? Dia cerita poligami terus ada problem. Dia terus tak tahu potong lah. Okey, Ummu Salamah. Dia tak boleh sabotaj je. Okey, Ummu Salamah salah seorang isteri Nabi SAW, seorang balu perang. Kalau ikut riwayat, Ummu Salamah ni tidaklah cantik, tapi dia ni adalah perempuan yang cukup baik. Nantilah saya cerita lain kali tentang Ummu Salamah. Cuma Ummu Salamah kata apa? Aku tidak pernah lihat suatu peperangan yang lebih menakutkan, yang lebih membuatkan suasana itu suram dan tegang, melainkan peperangan Ahzab. Mungkin tuan-tuan jarang dengar peperangan Ahzab, tapi tuan-tuan dalam bidang ketenteraan mungkin pernah dengar perang Khandaq. Dia perang yang sama. Perang yang di mana Nabi gali parit sekeliling Madinah. Yang tu Ustaz. Tapi kenapa saya fokus Ahzab? Sebab nama dalam Quran. Ahzab adalah pakatan daripada dua musuh Islam bergabung nak menghancurkan umat Islam sekaligus. Maksud ini one for all for one. Ataupun kita kata kalau dalam minta maaf dalam perang apa nama? All out. Semua chip tumpah. Tidak ada. Antara kau hidup, aku hidup. Either one. Pada waktu tu tuan-tuan, kalau kita tengok tafsir Ibn Katsir, saya selalu ulang kalau nak belajar tafsir yang baik, tuan-tuan perempuan tafsir Ibn Katsir. Murah je sekarang dekat pasaran, kita sekarang ni alhamdulillah ada duit kelebihan duit sikit, 250 je. Saya tak jual boleh cari sendiri. Tafsir Ibn Katsir 250, boleh baca sendiri insya-Allah. Kalau tak faham pun highlight jumpa ustaz. Sebab tafsir ni dia penceritaan. Tafsir Ibn Katsir. Pendekkan cerita, dalam tafsir Ibn Katsir Ummu Salamah bagi tahu keadaan pada waktu itu sangat tegang. Sebab apa tuan-tuan? Kalau sebelum ni lawan dengan kafir Quraisy ataupun lawan dengan musyrikin Quraisy, dia masih ada rasa mampu lawan sebab kita tahu kekuatan orang musyrikin. Sebab mereka dulu adalah orang Quraisy juga. Tapi bila gabung dengan Yahudi ni dia cuak lain macam sikit tuan-tuan. Udahlah lawan dengan Yahudi, lawan dengan apa nama orang-orang Bani Israel, gabung pula tu. Lain macam gementar je tuan-tuan. Maka apa berlaku tuan-tuan? Ni kena belajar ni. Maka pada waktu itu tuan-tuan perempuan, pada waktu itu umat Islam berada dalam keadaan kalau kita menang peperangan ini, maka kita akan survive dan bahkan kita akan mendongak tinggi sebab kita kuat. Tapi kalau kita kalah, percayalah, kita akan ada penghapusan atau orang sebut sekarang penghapusan etnik lah. Genocide, habis semua. Mesti akan kena bunuh. So berlaku tuan-tuan, turun ayat Quran. Inilah yang dinamakan sebagai asbabun nuzul. Allah nak tenangkan hati-hati umat Islam. Allah nak tenangkan hati-hati mujahidin. Allah nak tenangkan hati-hati para sahabat. Turun ayat Al-Quran ni, asbabun nuzul ni. Laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik. Kenapa tuan-tuan? Sebab mereka nampak tenangnya Rasulullah. Mereka nampak Rasulullah tak takut. Tuan-tuan, ini adalah salah satu moral boost. Bila kita nampak panglima tentera perang kita sendiri, tak lari daripada medan jihad. Tak lari, dia yang duduk barisan hadapan. Dan berlaku tuan-tuan, ada 3 yang boleh kita highlight tentang kepimpinan Rasulullah. Yang pertama tuan-tuan, dalam keadaan genting macam ni, dalam keadaan tegang macam ni, Rasulullah masih lagi mendengar apa kata orang bawahan. Bukan sahaja orang bawahan yang asing. Siapa? Salman Al-Farisi. Tuan-tuan perasan kan nama belakang dia Al-Farisi? Al-Farisi. Al-Farisi ni apa? Fa, kalau di Arab,
Kalau di Jawi jadi pa. Al-Parsi. Sebab Jawi yang ada huruf pa, bahasa Arab tak ada huruf fa. Huruf pa tak ada. Bahasa Arab banyak dalam perkataan, tak ada huruf jim. Tak ada huruf apa, sebab tu dia orang, kalau dia orang dia tak ada huruf jim pula, tak ada huruf ga. Gi. Jadi Jawi ni hebatlah. Kita kena selut dengan pendeta Zabah dan juga barisan kita kata sastrawan negara kita yang memperbaiki dan memperhalusi lagi tulisan Jawi. Sebab tu lidah kita ni best. Kenapa kita menang pertandingan musabaqah ataupun pertandingan Quran walaupun kita bukan orang Arab. Lidah orang Melayu ni lidah the best. Betul tuan-tuan, ni bukan saya cakap ni. Kita boleh cakap France dengan kita punya lidah. Kita boleh cakap English yang baik dengan lidah kita. Boleh cakap Arab dengan lidah kita. Orang Arab dia tak boleh cakap France. Contoh orang Cina yang kita ada kawan Cina, saya ada kawan Cina. Dia tak boleh sebut huruf ra. Dia mu'alaf. Dia tak boleh sebut ra, dia susah. Nama saya Rahmat, tak boleh sebut Rahmat, dia Lamat. Dia jadi R, jadi L. Betul. Ni hebat lidah kita tau. Sebab apa? Sebab kita ada Jawi. Ni sikitlah selingan. Tuan-tuan, Al-Farisi, Farisi itu sebenarnya Parsi. Dia tak ada huruf pa, kita ada huruf pa. Al-Farisi. Maksudnya apa? Salman bukan orang Arab. Orang luar. Orang luar yang datang masuk Islam, kemudian dia tak masuk perang Badar. Dia tak masuk perang Uhud. Kemudian. Maksudnya dah lah budak baru. Orang luar lagi. Dia bagi pendapat tapi Nabi dengar. Ini yang kita nak tuan-tuan. Pada kepimpinan kita, mana-mana peringkat. Jangan cerita dalam kepimpinan tentera je. Bukan kepimpinan universiti je. Kepimpinan keluarga. Berapa ramai ayah yang sudi buka telinga untuk anak dia. Berapa ramai anak yang sudi buka telinga untuk ayah pula. Vice versa. Ramai juga anak-anak tak dengar. Maksudnya apa? Kita kena belajar untuk mendengar apa kata orang. Sebab tu Stephen Covey dalam buku dia Seven Habits, dia kata apa? Antara salah satu habit orang berjaya, sebab Stephen Covey ni dia pergi interview 1,000 CEO yang ada $1,000,000 dalam akaun dia. 1,000 CEO dia cari, daripada 1,000 CEO ni dia jumpa 7 habit ataupun 7 sikap orang yang mereka semua 1,000 ni yang sama. Antaranya apa? Mendengar, listen to be understand, not to be respond. Lebih kurang gitulah. Minta maaf lah, murid saya band 4 je. Minta maaf. Tapi maksudnya apa? Mendengar untuk memahami, bukan mendengar hanya untuk respon. Cuba dengar betul-betul apa pendapat orang tu. Dan benda ni Stephen Covey kata apa? Ada pada Rasulullah. Sebab apa? Ni, perang Ahzab, perang Khandaq. Di mana Rasulullah dengar perkataan Salman? Boleh je Rasulullah kata, awak diamlah, awak orang luar. Awak diamlah, saya Nabi. Saya tahulah apa. Kan ustaz-ustaz, saya lah kan ustaz-ustaz, piu-piu ni. Piu kan. Imam-imam ni kan. Dia kadang-kadang dia rasa dia tahu semua benda. Sebab apa? Aku mengajar agama. Tak. Kita tak tahu semua benda. Tak tahu semua benda. Cuba suruh ustaz angkat AK-47. Cuba suruh ustaz bezakan mana kelongsong, mana peluru. Tak tahunya. Nak kata apa? Kita tak tahu semua benda. Dan Rasulullah tahu bahawa pada waktu ini, selagi mana tak ada wahyu, maka tak ada namanya kata pemutus. Kalau tak ada wahyu, tak ada bantuan pada Allah, bererti kita kena berusaha. Ini konsepnya tuan-tuan. Usaha dan serah pada Allah. Usaha sehabisnya. Seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ni ada unta. Aku nak lepaskan saja untuk tawakal atau aku ikat unta aku, lalu aku tawakal?" Nabi kata apa? Ikatlah untamu lalu tawakal. Saya suka kata guru saya Syekh Usamah Al-Azhari kata apa? Usaha dan tawakal ni adalah dua sayap. Tak ada satu sayap, tak boleh terbang. Kena usaha, kena tawakal. Bererti apa tuan-tuan? Nabi nak ajar pada kita, berusahalah sehabis mungkin pertolongan Allah itu, nusrah Allah itu akan sampai insya-Allah. Ni selingan sikit lah bulan Rajab kan ni kan, bulan Rajab. Bulan Rajab kan peristiwa Isra Miraj sekarang ni. Kan bulan puasa, bulan solat. Bulan puasa, bulan Ramadan. Ni bulan Rajab ni kita sebut sebagai bulan solat. Nak ingatkan peristiwa solat kita. Eloklah kalau UPNM boleh buat kempen solat. Dia mesti kan. Sebab ni bulan-bulan solat. Ingatkan semua solat tapi nak ingatkan lagi. Ingatkan solat awal waktu, solat berjemaah. Pendekkan cerita. Syekh Ramadan Al-Buti, Syahid Syekh Ramadan Al-Buti yang syahid kerana diserang oleh pelampau di Syria. Pendekkan cerita, Syahid kata dalam buku dia Fiqhus Sirah, perasan tak dalam peristiwa Isra wa Mi'raj Allah pinjamkan Nabi Buraq. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak pinjamkan Nabi Buraq pada peristiwa hijrah? Kan peristiwa hijrah susah. Nabi kena kejar dengan pembunuh.
Nabi menyorok ataupun Sayyidina Ali ganti tempat Nabi. Kenapa Nabi tak doa, ya Allah, pinjam buruk kalau macam kau pinjam masa peristiwa Isra' Mi'raj? Kenapa? Syekh Ramadan Al-Buti nak bagi tahu kepada kita, pertolongan Allah itu akan sampai. Tetapi kalau pertolongan Allah itu belum sampai, berusahalah sehabisnya. Syekh Ramadan Al-Buti, tuan-tuan, rahimahumullah, dia selalu puji Malaysia. Dia kata apa? Ni sikitlah, tuan-tuan. Saya suka nak cerita benda ni supaya kita ni jangan rasa down tau. Negara kita ni bagus sebenarnya. Orang Melayu ni hebat. Syekh Ramadan Al-Buti kata, aku nampak kehalusan, kelembutan akhlak dan sikap pada orang Melayu. Orang Malaysia, dia sama Melayu, Malaysia. Ramai juga belajar Malaysia. Tapi aku nampak juga daripada kelembutan mereka itu ada ketekunan dan kegigihan dalam menuntut ilmu. Dan kita kena kekal sikap kita, bangsa kita yang rajin, yang lembut, yang bekerja keras. Itu kelebihan kita. Okey, minta maaf ya. Saya ada kawan ramai juga Indonesia, keturunan saya pun Indonesia. Indonesia walaupun kita serumpun, tapi dia tak selembut orang Malaysia. Dia agak kasar sedikit. Agak kasar. Tak salah saya kata. Cuma lain sikit kita. Lain sikit. Kalau lain. Kalau pergi Mekah, siapa pernah pergi Mekah, bukan saya cakap ni, pagat ni. Pagat Madinah Mekah, anta Malidi, dia kata dekat saya. Anta Malidi? Mana Malidi? Malidi ahsanun nas, dia kata. Sebaik-baik manusia. Hai. Mana kau tahu aku Malaysia, aku bukan Indonesia, bukan Brunei, bukan Singapura. Bukan saya nak kata kita banding tu kita kena bangga riak, bukan, kekalkan. Korang orang Malaysia takkan bertolak-tolak nak pergi cium Kaabah. Korang orang Malaysia kalau beratur dekat Raudah, kalian akan beratur tertib, takkan potong. Tapi tidak yang lain, dia kata. Ni kita kena jaga sikit. Sikap kita ni lembut ni kena jaga. Lembut, kerja keras. Okey, patah balik cerita. Udahlah tu puji. Sambung. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Rasulullah dengar pendapat Salman Al-Farisi. Apa Salman nasihat? Dia kata, Rasulullah, kami di Parsi sekarang mana Ustaz? Parsi sekarang Iran, Iraq, Parsi. Persian. Minta maaf lah, saya geografi lemah. Iran pula, Parsi. Kami di Parsi, kalau kami berperang, kami akan buat parit di sekeliling kota kami untuk memudahkan kami mempertahankan kota kami. Nabi puji nasihat Salman dan Nabi Allah minta semua orang gali parit. Ingat, ahsanun nas uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Nabi bukan hanya suruh, tapi Nabi juga menggali. Nabi tak gali, tuan-tuan. Nabi gali bersama para sahabat. Apa kata Ummu Salamah, riwayat hadisnya kata apa? Aku lihat debu-debu penuh pada janggut Nabi dan dada Nabi. Sebab apa? Nabi pun turun padang. Maksudnya apa, tuan-tuan? Nabi tak sama macam Caesar. Nabi tak sama macam pemimpin-pemimpin emperor bersama macam Rom dan juga Parsi yang hanya tahu mengerahkan. Nabi turun padang. Yang pertama tadi saya kata apa? Uswatun hasanah. Nabi dengar. Bukan hanya dengar, walk the talk. Buat apa je buat, cakap. Dalam keluarga kita, tuan-tuan, kita nak anak kita solat, tapi kita lewatkan solat. Kita nak anak kita kurang main handphone, tapi kita masa makan kita pegang handphone. Contoh. Jangan sentak lebih-lebih. Kita nak anak kita baca buku, kita tengok TV. Saya kerja Ustaz. Tak. Saya ingat lagi ayah saya. Penat kerja. Saya pun lahir pada keluarga B40. Sikitlah, tuan-tuan, sikitlah. Takkan nak cerita pasal keluarga orang lain. Cerita pasal keluarga saya lah, sebab saya nampak apa ayah saya buat. Ayah saya ni, tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah. Penat macam mana pun, ni satu benda lah yang saya salute ayah saya. Penat macam mana pun kerja apa semua, dia akan buat sesi membaca ataupun sesi reading time bersama dengan keluarga bermula daripada 7.30 sampai pukul 9 malam. Lepas solat isyak pula, solat maghrib berjemaah, kita akan baca Quran ataupun baca buku masing-masing. Kau lah sendiri-sendiri. Ni me time. Sendiri-sendiri tapi dalam ruang tamu lah. Ruang tamu yang kecil tu. Kita baca sampai pukul 9. 9 semua ambil wuduk, solat isyak atau tidur. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan. Siapa yang nak buat kerja pada waktu tu silakan. Siapa nak baca buku silakan. Sebab itulah, Alhamdulillah, saya tak rasa berat untuk baca buku. Sebab apa? Sebab kita memang dilatih untuk baca buku. Dengan siapa yang latih? Mak ayah kita lah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa kata Allah surat Tahrim? Selamatkan diri kamu serta ahli keluarga kamu. Kenapa Allah mula selamatkan diri kamu? Why? Sebab mana mungkin kita nak anak kita selamat kalau kita tak selamat. Mana mungkin nak selamatkan anak yang lemas kalau kita tak pandai berenang. Kena mula dengan kita.
Dalam jabatan, ketua jabatan kena mula. Dalam organisasi, pengerusi organisasi kena mula. Sama-samalah. Sama-sama. Sambung cerita sikit. Rasulullah pun pergi gali parit. Tuan-tuan, dalam keadaan gali parit tu, adalah orang-orang yang rasa macam, ya tak ya ni. Nabi kita ni, dia masih ragu-ragu. Walaupun dah turun ayat, tengok Nabi kamu untuk rasa semangat. Maksudnya apa tuan-tuan? Sekali ataupun kita kata benda impact ni tak boleh sekali. Dia kena berkali-kali. Walaupun mereka nampak dah Rasulullah terima pendapat Salman, Rasulullah turun gali parit sendiri, tapi mereka masih lagi belum rasa bahawa ada suri taulah yang baik. Bayangkan Nabi ni ada lagi rasa ragu-ragu. Ya ke Ustaz? Cerita Ustaz ni. Bukan saya kata. Ibnu Kathir kata dalam kitab dia. Tuan-tuan jangan ingat sahabat Nabi ni semua betul, sami'na wa ta'na tu betul. Tapi kadang-kadang ada juga perasaan tu. Perasaan kadang-kadang ragu. Sebab tu bila Nabi datang peristiwa Isra' wa Mi'raj, ada sahabat kata, ya Rasulullah, betul ke tak engkau pergi ke Masjidil Aqsa? Dia ada ragu-ragu tu. Tapi Nabi akan overcome. Nabi akan hilangkan ragu-ragu tu. Apa berlaku tuan-tuan? Dalam keadaan Nabi pun pecahkan batu, Nabi pun gali kat parit. Tiba-tiba tuan-tuan, para sahabat dekat pada Rasulullah, ya Rasulullah, doalah pada Allah, turunkan manna wassalwa. Turunkanlah pada langit ni makanan, kami lapar. Nabi tak cakap banyak tuan-tuan, ini nak katakan uswatun hasanah. Nabi buka baju Nabi, apa kata Ummu Salamah, terdedahlah kulit Nabi yang begitu cantik itu, tapi kali ini dipenuhi dengan debu. Angkat bajunya, pada perut Nabi ada 3 ketul batu yang sedang diikat. Maksudnya apa? Bererti kalau kalian lapar, rupa-rupanya Nabi pun lapar. Nabi pun lapar. Terkuncilah mulut para sahabat nak bagi tahu apa? Kali ini betul-betul Nabi adalah uswatun hasanah. Nabi adalah orang yang betul-betul cakap super bikin. Ada orang kan dia, minta masuk lah, poligam. Tahu poligam? Bukan poligami, poligam. Sikit-sikit poligami. Ini kali mikrofon masalah lagi Kang. Poligam. Politik gambar. Dia betul, dia tunjuklah seolah-olah dia turun apa? Dia turun padang kan. Seolah-olah dia ada orang pun jadi jaki lah, jadi alah, politik gambar ya. Tapi ada orang sebab dia konsisten, dia menunjukkan sikap itu, menyebabkan orang akhirnya tak respect. Macam tu juga ibu bapa, percayalah anak-anak kita ni observe. Anak-anak kita tengok, saya suka pergi ceramah kat sekolah. Kan? Bukan kita tak tahu, anak-anak kata bukan kita tahu, ayah macam ni, mak macam ni. Diorang pun nampak. Maka kita kena tunjukkan benda yang konsisten, benda yang istiqamah, sampai tutup mulut mereka daripada berkata buruk tentang kita. Ustaz, bukankah kita tak payah dengar kata-kata orang? Dia tak payah dengar kata-kata orang ni kalau kata-kata itu tidak reflect dengan syariah. Kalau kata-kata itu tidak menyebabkan kita ataupun tidak bersandar dengan syurga dan neraka. Kalau berkait dengan syurga dan neraka, kena dengar. Maksudnya apa? Kisah Luqmanul Hakim. Sikit selingan. Luqmanul Hakim jalan dengan anak dia dengan keldai. Luqman, anaknya, dan jalan dengan keldai. Orang cakap pada Luqman, wahai Luqman, apa guna dia keldai tapi tak naik? Apalah. Maka Luqman pun ambil anak dia, letak atas keldai. Jalan mereka. Orang kata, apa ni Luqman? Ada keldai, ada anak atas keldai. Apa punya anak lah? Biar ayah yang tua berjalan, patut ayah naik keldai. Anak dia turun, keldai pula ayah dia pula naik. Jalan lagi, jalan. Orang pula komplain, apalah orang tua dengan anak tu. Orang tua berjalan, anak duduk bawah. Jadi, tadi orang komplain, anak aku duduk atas. Yalah, apa dia buat tuan-tuan? Ni saya tambah. Luqman turun, anak dekat bawah, diorang pula angkat keldai. Tak, ni saya tambah. Maksudnya apa? Ini bukan hal syurga neraka. Ini hal komen orang tentang urusan ataupun judgement kita tentang urusan dunia. Tak ada pun isu syurga neraka. Maka tidak patut kita pedulikan pandangan orang. Orang cakap pasal kita punya muka. Apa ni lah, berminyak lah muka. Nak ambil lah. Ataupun sampai nak kena rawat muka, silakan. Ataupun orang komplain kita dengan benda-benda yang macam-macam. Komplain style kita, komplain fashion kita, tak payah peduli lah. Tapi kalau orang komplain, anak kita komplain, kawan-kawan kita komplain, urusan tentang
tentang akhirat, urusan tentang syurga neraka, kerja kita ni tak bagus. Sebab apa kerja kita tak bagus? Menyebabkan urusan akhirat. Sebab kerja itu ibadah, maka perlulah kita dengar teguran tadi. Sebab ada orang salah tafsir. Dia kata apa, tak payah pedulilah kata orang. Aku nak pakai tudung ke, tak pakai tudung ke, peduli apa aku. Dia kata, itu berkaitan akhirat. Jadi ada juga pandangan orang yang patut diambil kira. Maka tuan-tuan, bila mereka nampak perut Nabi itu ada 3 biji batu, para sahabat tertutup mulut dan mereka semua teruskan juga bekerja. Ceritanya nak hampir pada penutup. Ada seorang sahabat Nabi, bila nampak badan Nabi dalam keadaan batu 3 biji, sahabat Nabi ni pergi jumpa dengan Nabi. Kalau tak silap saya, nama dia Muaz bin Amr. Muaz bin Amr jumpa dengan Nabi, dia bisik pada Nabi, "Ya Rasulullah, kau tak makan lagi ke?" Rasulullah kata, "Aku makan dah, tapi tidak makan yang banyak. Sebabkan kita bagi-bagi makanan." Lebih kurang gitu tuan-tuan. Maka Muaz berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dekat rumah aku ada seekor kambing. Nanti kau datang, makan, bawa sikit beberapa orang sahabat." Bisik gini kan. Bawa sahabat yang utama lah. Bahasa mudahnya, bawa Abu Bakar ke, bawa Usman ke. Aku sembelih kambing, kita makan. Tuan-tuan, apa berlaku tuan-tuan? Nabi jerit, Nabi cakap kuat-kuat, dekat rumah sahabat kita ni ada kambing, mari makan. "Ustaz, bukan seekor kambing boleh makan 100 orang ke?" Itu orang Melayu makan. Orang Melayu makan masih sikit. Kita seekor kambing boleh 100 orang. Nisbah dia sekarang lah. Kan? Berlaku tuan-tuan, semua orang pakat pergi rumah sahabat tu. Pada waktu inilah pertolongan Allah datang. Mukjizat tu, Mat. Nabi tuang. Semua orang dapat makan dengan kenyang. Sehinggalah Nabi pula makan. Uswatun hasanah lagi tuan-tuan. Nabi lebihkan dua orang lain. Utama orang lain. Yang ni terus terang cakap, saya pun susah. Mak makan ni tuan-tuan tak boleh. Tapi nak kata apa? Nabi bukan buat. Memang Nabi akan utama orang lain. Bagi. Semua dah kenyang, semua dah cukup, baru Nabi makan dan akhirnya habis, kata para sahabat. Maksudnya apa? Boleh je Nabi minta pertolongan Allah, tapi usaha dulu. Maksudnya ada benda yang belum selesai. Apa dia? Sahabat dia tak keluarkan kambing dia. Tak keluar kambing dia, maka pertolongan Allah tu tak turun. Kadang-kadang, apa moral the story? Kadang-kadang kita fikir, kenapa ya pertolongan Allah tak sampai? Kenapa ya Allah tak bantu aku? Kenapa ya tak ada kebantuan Allah tu? Kenapa? Sebenarnya bukan bantuan Allah tu tak nak sampai, tapi belum cukup usaha kita, belum cukup ikhtiar kita. Sebab tu, selingan tuan-tuan kadang-kadang kita pergi merawat isu-isu mistik kan, isu-isu perubatan Islam kan. Ada orang pergi merawat banyak kali dah, tak sembuh-sembuh. Sampai kata Allah tu maha kuasa. Dia mula. Kenapa aku tak selesai lagi masalah haji ni? Ataupun masalah ni? Kata almarhum Tuan Guru Haruddin, bukan tak kuatnya Allah ataupun bukannya lemahnya perubatan Islam. Tapi kadang-kadang Allah nak bagi kita ni cukup usaha dulu. Sebab nak bagi kita tengok kita ni berusaha cukup ataupun tidak. Dalam menjalani ujiannya ini. Dalam menjalani perjalanan kehidupan. Sebab tu tuan-tuan, jangan tanya mana pertolongan Allah. Cuma tanya pada diri kita, sudah cukup ke usaha kita atau belum? Kenapa saya cerita benda ni? Selingan tuan-tuan Subuh tadi, negara kita dikejutkan, umat Islam dikejutkan, saya sendiri terkejut dengan serangan daripada Israel, Yahudi laknatullah kepada Gaza hari ini. Hari ini 27 hari bulan. Tetapi telah ada 30 orang mati syahid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 30 orang mati syahid dalam keadaan 27 hari baru tahun 2023. Apa tuan-tuan maksudnya? Lebih seorang meninggal nisbahnya. Lebih seorang meninggal selama sebulan. Kalau satu orang satu hari pun 30 hari, ini baru 27 hari bulan. Tuan-tuan tahu apa kata Syekh Ahmad Yasin? Syekh Ahmad Yasin begitu, meninggallah almarhum, asyhid. Asyhid kata apa? Sebenarnya Palestin tidak lebih merdeka kerana belum cukup usaha kita. Jangan tanya mana pertolongan Allah. Saya tadi tulis kat Facebook saya pagi-pagi tadi, lepas subuh kan saya tulis. Adalah orang yang bersikap sarkastik. Tahu sarkastik? Menganjing, mengunjing, memerli. 40 tahun Palestin. Tak ada pun bantuan Allah. Kenapa Allah tak datangkan je kebakaran, datangkan gempa bumi, mati semua Yahudi? Ada orang sarkastik. Di Facebook saya lah. Boleh baca. Facebook personal saya. Sebenarnya kita kena faham. Bukan Allah tak nak turunkan bantuan dia. Tapi sebenarnya Allah nak tengok usaha kita. Apa kata Syekh Ahmad Yasin? Jangan kalian mengharap bantuan Allah sedangkan
kalian, yakni kita sendiri, dunia Arab sendiri, belum berusaha untuk pembebasan Palestin. So apa yang nak kait? Nak kaitnya adalah tuan-tuan perempuan, kita hari ini kena zahirkan balik suri tauladan Nabi yang hilang dengan kepimpinan kita, dengan akhlak kita. Maka tuan-tuan, sebagai penutup dah, sekejap je. Saya nak bagi 3 akhlak Nabi yang wajar, yang wajib, yang patut kita usahakan untuk akhir zaman. 3, tuan-tuan. 3 ni tuan-tuan, bukan saya yang kata, Nabi sendiri kata. Satu hari Nabi dalam keadaan gering, Nabi masuk ke dalam raudah. Rumah Nabi sekarang, siapa yang pernah pergi umrah, makam Nabi sekarang ni, kubur Nabi sekarang ni, makam Nabi ni adalah rumah Nabi yang lama. Nabi keluar, kalau kita faham, nampak sebelah makam Nabi tu kan ada raudah. Tu tapak Masjid Nabawi lah. Nabi kalau Nabi tak larat ataupun Nabi rasa macam nak keluar sekejap daripada rumah Nabi sebab rumah Nabi pun agak sempit, Nabi akan duduk kat raudah. Dan ada seorang sahabat Nabi yang akan nampak Nabi dekat raudah, dia akan pergi dekat Nabi. Siapa dia? Abu Hurairah. Kat Abu Hurairah nampak Rasulullah kan? Abu Hurairah duduk kat keliling Masjid Nabawi, ahli sufah. Dia nampak Rasulullah keluar, dia lari. Lepas tu Rasulullah baring, dia duduk sebelah Nabi SAW. Dan Nabi angkat kepala Nabi yang mulia ni, Nabi letak atas peha ataupun atas atas peha lah, kan kaki duduk bersila kan ataupun duduk berjulujur, Nabi letak atas peha Abu Hurairah. Dan Nabi bagi satu amalan yang cukup luar biasa. Apa kata Abu Hurairah? Haddatsani khalili, telah berkata kekasihku. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku, yakni Rasulullah, tidak pernah tinggalkan 3 amalan ini. Apa 3 amalan ni? Dan apa kata Abu Hurairah? Setelah aku mendengar Nabi tak pernah tinggal 3 amalan ni, aku pula tidak meninggalkan 3 amalan ni. Abu Hurairah hidup lama sikit. Rasulullah sampai umur 63, Abu Hurairah sampai 85. Abu Hurairah ni Allah kurniakan dia umur panjang supaya dia pelihara hadis. Hadis paling banyak diriwayatkan antaranya daripada Abu Hurairah selain daripada Sayyidatina Aisyah. Maka Abu Hurairah ni tuan-tuan, bayangkan umur dia pada waktu dengan Rasulullah dia lagi muda. Maka dia lebih kurang 30 tahun lebih lagi. Umur dia tu, dia lepas daripada Rasulullah bagi wasiat tu, Rasulullah wafat, dia buat 3 amalan ni. Jadi kita cerita dah secara konsepnya, uswatun hasanah Rasulullah, dengar kata orang bawahan ataupun dengar kata siapa-siapa walaupun asing. Kemudian Nabi sendiri membuktikan dengan walk the talk. Tak cukup dengan walk the talk sekali. Walk the talk ni kena banyak kali sampai konsisten, sampai orang tahu bahawa kita bukan poligam. Tapi apa 3 yang saya nak bagi tahu ni simple, boleh mula sekarang. Kalau awal-awal tadi tak faham apa saya ceramah, kadang-kadang konsep banyak sangat, ambil 3 ujung ni tak apa dah. Apa 3 ni? Hari ni tuan-tuan, hari Jumaat. Esok Sabtu, lusa Ahad, akan datang Isnin. Nabi tak pernah tinggalkan ataupun Nabi banyaknya berpuasa pada hari Isnin. Kenapa Nabi berpuasa pada hari Isnin? Sebab Nabi dilahirkan pada hari Isnin dan tanda kesyukuran Nabi atas kelahiran Nabi, Nabi berpuasa pada hari Isnin. Berarti apa? Kalau siapa rasa nak raikan Nabi, siapa rasa nak cinta Nabi, siapa rasa betul-betul dia syukur atas kewujudan Nabi atas muka bumi ni, puasa Isnin. Nabi tak sambut maulid setahun sekali je. Yang sambut setahun sekali silakanlah. Biasalah maulid Rasul. Bulan Rabiul Awal saya sambut. Semua semangat ceramah maulid Rasul. Cuma lagi rare dia sambut Nabi, hari lahir Nabi dengan puasa pada hari Isnin. Boleh tak boleh? Cubalah. Masjid Shah Alam Seksyen 7. Saya puji sikit masjid ni, Masjid Putih. Saya kan tadi pun ustaz kita bagi tahu saya pegawai eksekutif Waqaf Nur. Saya ceramah ni sambil-sambil. Sebab CEO saya baik. Datuk Jamal bagus. Datuk Jamal kata, "Ustaz, ceramahlah Ustaz. Moga-moga itu pun juga salah satu job scope ataupun job description Ustaz Rahmat dekat company kami." Seronok saya tu boleh ceramah kat UPNM ni kan. Tapi Datuk CEO kata duit ceramah tu belanja-belanja saya makan. Itu je. Tapi kalau tanya Pusat Islam ataupun tanya UPNM, saya tak pernah tanya bayaran. Bagi banyak alhamdulillah, bagi sikit tak datang lagi. Itu je. Gurau. Okey, sambung. Tuan-tuan, apa berlaku? Saya pergi habis kerja saya jumpa klien ataupun jumpa orang yang nak berwakaf dengan Waqaf An-Nur. Saya ke Shah Alam. Lepas tu saya pun cari ways mana masjid dekat. Tak naklah solat lewat kan. Okey, Masjid Shah Alam ni. Saya tak tahu Masjid Shah Alam situ. Pergi. Masjid Putih. Lawa masjid ni.
Saya pula kalau kat luar, terus teranglah, tak pakai kurta macam ni kan. Dia pakai kemeja lah. Orang pergi kerja. Lepas tu saya pula tak pakai kopiah. Kopiah ni ceramah je. Dia style masing-masing kan. Saya pun orang tak perasan lah saya. Orang tak perasan saya punya wuduk. Saya tengok kan maghrib 7 masa tu 7 suku awal. Dalam pukul 7 tu, ramai pakcik-pakcik duduk dekat beranda masjid ataupun dekat tepi masjid ni. Dia dah siap dengan kurma. Lah, puasa Isnin tu. Malu saya tu. Penceramah, ustaz kononnya. Yang puasa Isnin tu. Saya pun pergi kat sebelah. Dia tak kenal saya ni, tak kenal. Yalah, saya pun tak famous mana kan, duduk sebelah. Lepas tu pakcik dia kata, nak puasa ke nak? Dia kata kat saya. Tak cik, saya nak tengok pakcik semua ni buka puasa. Dahsyat kan puasa. Baguslah, dia kata. Lepas tu saya katalah, power kan masjid dapat anjurkan. Dah, ni bukan masjid anjurkan. Ni kami geng-geng pencin. Dia kata, geng-geng pencin. Geng-geng pencin kami ni, mula-mula saya ajak kawan saya 2 orang ni, kita buat grup WhatsApp. Grup WhatsApp dia tuan-tuan tahu apa nama grup WhatsApp? Geng Tunggu Mati. Oh, padu. GTM. Betul ni, geng Tunggu Mati. Mula-mula 4 orang. Saya, isteri saya, kawan saya, isteri kawan dia, isteri kawan saya. Lepas tu kami pun buka puasa 4 orang. Lepas tu bertambah. Tuan-tuan apa moral of the story boleh belajar? Tuan-tuan tak payah tunggu pusat Islam buat. Tuan-tuan tak payah tunggu arahan daripada kepimpinan untuk puasa Isnin. Mula dengan kita. Mula dengan diri kita. Dia kata, ustaz ni ramai-ramai ni, lepas tu kami semua buat potluck. Ada bawa pengat pisang, ada bawa kek pisang, ada bawa pisang. Ini saya tambahlah. Apa? Lepas tu potluck kan best. Rasa kau punya sikit. Rasa, mahabbah ni tuan-tuan, saya duduk. Alhamdulillah dapat makan free jugalah kan sikit-sikit. Tuan-tuan puasa. Tuan tahu saya nak cakap bahawa puasa Isnin boleh dimulakan dengan paling kecil skill dia adalah kita dulu. Mula dengan kita. Lepas tu anak kita tanya, Mami, Umi, Mama, kenapa puasa Isnin? Lama dah Mama tunggu nak kamu tanya ni. Kita ajak kita punya suami, ajak anak kita. Tuan-tuan, dia akan jadi satu benda yang berjangkit. Mula puasa Isnin. Nabi tak pernah tinggal ataupun dalam hadis, bila Nabi kata tak pernah tinggal, maksudnya Nabi banyaknya buat. Sampai para sahabat tak nampak Nabi tinggal. Ada juga Nabi tinggal, bukan sentiasa je. Cuma banyak yang Nabi buat. Yang kedua tuan-tuan, Nabi buat solat sunat witir. Tak ada malam, kata Abu Bakar As-Siddiq, tak ada malam yang melainkan Nabi solat witir baru tidur. Ada orang tanya, Ustaz, bukan tidur dulu baru witir? Tidur dulu je. Witir tak wajib tidur. Tapi siapa yang nak buat tidur dulu baru witir, dia tiru Sayyidina Umar. Asal dengan gigi bongsu. Sakit ya Allah. Tanda nak tua. Apa lagu tuan-tuan? Umar, dia tidur dulu baru witir. Abu Bakar, witir dulu baru tidur. Sebab dia nampak Rasulullah witir baru tidur. Adakah Umar buat bid'ah? Nabi panggil Umar. Umar, kenapa kau tidur dulu witir? Bila aku tidur dulu baru witir, tidur aku itu dalam keadaan tidak lena. Dia macam ni, tuan-tuan tak faham? Contoh tuan-tuan ada flight pukul 6 pagi, pergi Australia. Menang APC, anugerah perkhidmatan cemerlang. Contoh, dah lah dapat yang pada kerajaan. Tiba-tiba UPMM bagi lagi. Bagi apa? Bagi percutian ke Australia. Contoh. Tapi flight pukul 6. Agak-agak malam tu tidur lena tak? Kena pula flight Asia, je ni tinggal orang. 3 jam sebelum pergi. Pukul 6, pukul 5, pukul 4. Pukul 3 dah kena ada kat airport ni. Malam tu sampai rumah pula pukul 10 malam, agak-agak tidur lena tak? Silat-silat tak tidur. Tapi andai kata tertidur. Tertidur. Mesti tidur tu dia macam tidur cuak tau. Tidur ayam. Allah. Kau apa? Sempat lagi pukul 2. Ada macam tu. Umar pandang besarnya witir, lebih pandang besar daripada tiket flight kita nak pergi Australia. Maka tidur dia tak lena. Dia tidur tapi dia akan terkejut. Allah, tak witir lagi. Kita tak mampu macam Umar. Sebab tu Nabi puji Umar. Nabi kata apa? Umar tidur dengan kuwah. Kuwah tu apa? Kekuatan. Kita tak mampu. Kalau kita tidur, insya-Allah tak bangun dah. Subuh terus. Jadi kita jangan tiru Umar. Kita tiru Abu Bakar. Tidur dalam keadaan sudah ada witir. Macam mana tak witir? Lah. Bilalah witir Ramadan. Habis Isyak, tarawih. Lepas tarawih, witir. Tukarlah tarawih tak ada bulan Rejab. Jangan pergi buat tarawih pula. Habis Isyak, witir terus. Simple lah, witir terus. Wuduk Isyak tu, witir. Boleh Ustaz? Boleh lah. Macam tak percaya je. Takkan muka macam ni saya menipu kot. Ini kalau tak percaya dengan saya, nak bagi tahulah Ustaz kan.
Saya ni ustaz, betul PU tapi saya tak ada kes polis. Saya bersih. Saya baik alhamdulillah. Kan ada orang cakap PU semua tak boleh percaya. Tak, saya okey alhamdulillah. Okey. Ada tauliah kan. Nak maksud apa kat sini? Percayalah. Saya mengaji agama juga. Ini benda ni tak bohong. Maksudnya apa? Habis solat Isyak, witir. Cuma yang afdalnya, selingan lah tuan yang afdalnya buat witir kat rumah. Contoh kita Isyak berjamaah kat masjid. Solat Isyak habis Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi zikir. Lepas tu kita salam-salam orang balik rumah, buat witir kat rumah. Kenapa? Kerana bila kita banyakkan solat sunat di rumah, rumah kita tu jadi apa nama taman-taman syurga. Jadi baiklah, jadi elok. Rumah yang dihidupkan dengan amal soleh. Tapi andai kata kalau aku balik ni tak buat dah witir, buatlah dekat masjid siap-siap. Sebab tu ada orang lepas habis solat Isyak, dia bangkit, dia terus solat. Solat-solat kita tengok, 2 rakaat. Lepas tu 1 rakaat. Witir lah tu. Cuma ada orang buat witir 3 rakaat terus. Dia style orang kampung 3 rakaat. Terus kita sangka buruk. Qadha maghrib ni. Janganlah orang keburukkan orang. Nak kata apa? Boleh terus buat. Oh boleh Zan? Buat kat masjid boleh. Kalau rumah, kita dah tak solat witir. Precaution. Buat siap-siap. Tapi lagi baik, buat kat rumah. Ikutlah keadaan, ikut masing-masing. Saya sendiri terus terang, saya buat kat masjid. Sebab apa? Sebab saya tahu kejap lagi saya nak kena layan jemaah, makan, habis kuliah kan. Kena jumpa orang, wuduk tak jaga, sampai rumah dah penat. Jadi siap-siap buat. Tapi ada waktu yang saya tak pergi ceramah, saya buat kat rumah. Okay? So, yang kedua, witir. Dan yang terakhir, tuan-tuan. Ngam-ngam pukul 11 tau. Nampak? Jaga masa dengan baik. Tuan-tuan, yang terakhir, selain pada puasa Isnin dan juga solat sunat witir, ada satu lagi amalan yang Nabi SAW buat sampai hujung usia Nabi dan Nabi tak pernah tinggal, tuan-tuan. Apa dia, tuan-tuan? Nabi SAW solat sunat duha. Cuma selingan. Kalau tuan-tuan ada kerja yang namanya kerja pejabat, tapi kerja pejabat tu tak menyempatkan kita untuk solat sunat duha, jangan tiba-tiba pergi buat solat sunat duha. Sebab kerja kita tu ibadah yang wajib untuk kita tunaikan. Sebab apa? Sebab kita mengambil gaji daripadanya dan kita hari ini ada tanggungjawab. Melainkan kalau kita pergi solat duha kejap, patah balik tak mengganggu kerja. Okey. Tapi kalaulah tidak dibenarkan ataupun tidak ada masalah ataupun ada kesulitan, ada masyakkah, jangan gaduh dengan management. Cuma saya bagi tahu sebab ini adalah hadis. Tapi kalau pentadbiran kita okey apa semua, silakanlah solat sunat duha. Saya pergi Ar-Rajhi Bank baru ni. Ar-Rajhi. Bank Islam daripada Saudi. Dia bank Islam tapi daripada Saudi. Nama Ar-Rajhi Bank. Anda tahu kat bank Ar-Rajhi ada satu bilik, bukan bilik janitor ke apa tak, memang bilik ditulis surau. Digalakkan untuk pergi solat sunat duha. Tapi giliran untuk solat sunat duha tu, supervisor yang akan tentukan. Okey, dah boleh dah nak pergi. Kalau nak pergilah. Oh tak kot. Okey, online pergi. Susun elok-elok. Okey, tapi kalau contoh kerja kilang, kerja yang menyebabkan kita perlu ulang alik tak solat duha pun tak apa. Saya bagi tu siap-siap sebab ada kes bergaduh dengan bos. Saya nak solat duha. Gaduh pula. Dia kena tahulah fiqh aulawiyat. Maka yang terakhir, alhamdulillah orang kenyang kau. Yang terakhir, solat sunat duha. Last teguran saya untuk solat duha. Ini teguran agak sikit deep. Sekarang dah trend solat duha. Tapi kenapa saya tengok, minta maaf guru-guru ataupun sifu-sifu bisnes menggalakkan solat sunat duha untuk dapat rezeki ataupun untuk sale naik. Saya rasa kurang tepat. Sebab rezeki adalah benda yang cukup subjektif ataupun abstrak. Barangkali sale kita tak naik, sahabat-sahabat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita rezeki daripada rezeki yang kita tak faham. Yakni kita ada anak-anak yang dengar cakap kita, itu rezeki. Kita walaupun tak jadi jutawan, orang lain jadi jutawan. Rahsia saya menjadi jutawan adalah dengan solat sunat duha. Kita solat sunat duha tak jadi jutawan. Tak apa. Kita ada 10,000, 20,000 dalam bank kita. Berkat, itu rezeki. Dan eloklah sekiranya saya rasa kita betulkan pemahaman kita, solat sunat duha, nak jadi kaya, solat sunat duha, nak jadi jutawan, tukar. Aku solat sunat duha sebab aku nak ikut Nabi. Nabi buat duha banyak. Aku solat sunat duha sebab aku nak Allah pandang aku, Allah bagi aku rezeki. Yang rezeki tu aku tak faham. Tak faham, tuan-tuan. Kita tak faham bab rezeki. Ada seorang pakcik ajar saya bab rezeki. Saya nampak pakcik ni meniaga. Setiap kali dia meniaga, dia letak duit bawah meja.
Bawah meja kan, bawah meja yang pelapik meja tu. Saya pakcik, apa duit bawah pelapik meja tu? Alah ustaz segan lah ustaz cerita. Ni cerita betul lah. Apa cik bawah pelapik meja tu? Ni duit bahagian sedekah. Bahagian sedekah. Saya yang bawah meja bawah sedekah, yang dekat dalam balang ni untuk perniagaan lah. Saya kata pakcik sedekah ni apa yang pakcik dapat pakcik ah? Maksud ustaz, apa yang, yalah balasan sedekah ni. Ustaz tak tahulah ustaz, tapi saya ada 3 orang anak ustaz. Anak pertama dapat JPA. Alhamdulillah. Oh, rezeki lah JPA. Tapi anak kedua tak JPA ustaz. Anak kedua PTPTN. Hai, rezeki apa punya PTPTN? Bila budak tu PTPTN ustaz, dia belajar sungguh-sungguh, dia dapat first class degree. Bila first class degree, dia dapat apa? Dapat tukar pada pinjaman pada beasiswa. Saya tak tahu. Sebab saya pama. Papa dan mama. Kan? Yang ketiga, anak saya yang ketiga, tak dapat JPA, tak dapat PTPTN. Tak cerdik belajar ustaz. Tak cerdik belajar, tak masuk U. Ustaz tahu, itu pun rezeki. Hai, kenapa tak belajar, tak cerdik, itu pun rezeki. Ustaz nampak tak? Dia yang tolong saya meniaga sekarang. Kalau dia pun cerdik, dia pun pandai, dia tak tolong saya meniaga. Maksudnya rezeki ni kita tak faham tuan-tuan. Tapi insya-Allah kita akan nampak sikit demi sikit, oh, orang lain tak lebih kat situ, aku lebih kat sini. Pendek kata Allah bagikan kita jadi jutawan, jadikan kita kaya, naik pangkat disebabkan duha, itu rezeki masing-masing. Maka tuan-tuan, amalkan duha, amalkan solat sunat witir dan puasa Isnin. Banyak ni amalan saya bagi ni. Saya wasiatkan 3 amalan. Tak mampu buat 3, buat 2. Tak mampu buat 2, buat 1. Tak mampu buat 1, kapankan dirimu, teruk sangat dah tu. Jadi wallahualam, saya wasiatkan 3 ni, dan cerita yang panjang tadi, perang Ahzab dan juga perang Khandaq ataupun perang Khandaq yang menunjukkan bahawa akhirnya tuan-tuan, umat Islam menang perang Khandaq, menang perang Ahzab, mengalahkan pakatan yang jahat, pakatan Yahudi ataupun pakatan Bani Israel bersama dengan orang-orang Quraisy. Maka alhamdulillah tuan-tuan, cepat atau lambat kita kena sedar bahawa Islam akan menang dan Islam sedang menuju ke arah kemenangan. Dan pertanyaan pada diri kita, kita bersama dengan gerakan nak kemenangan ni ataupun kita yang duk jatuhkan gerakan ini. Wallahu alam. Saya serahkan kembali kepada ustaz kita. Kalau ada salah silap dalam penyampaian saya, minta maaf. Kalau ada kelebihan, hadza min fadli rabbi, semuanya datang pada Allah Subhanahu wa taala. Dipersilakan ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Rahmat Ihsan atas perkongsian ilmu yang disampaikan sebentar tadi. Kejap je masa Ustaz Saya Dia akan datang kena anjurkan 2 jam kot. Dia bukan sekejap Zat. Dia sebab ceramah tu best. Sejam tak rasa. Puji diri sendiri. Sebab ada beberapa soalan tapi dah masa tak mengizinkan. InsyaAllah nanti akan datang. Kalau ada jodoh kita jumpa lagi Ustaz, boleh Ustaz? InsyaAllah kalau ada jodoh. Okey, majlis mengucapkan jutaan terima kasih atas kupasan penceramah sebentar tadi. Mudah-mudahan segala intipati yang terkandung dalam ceramah yang disampaikan dapat kita sama-sama manfaatkan serta dapat kita jadikan sebagai satu platform untuk kita meningkatkan lagi ilmu pengetahuan dalam diri, terutamanya berkaitan dengan kupasan tajuk pada hari ini. Untuk itu, sebagai tanda kenang-kenangan, saya menjemput Yang Berbahagia Datuk, penceramah jemputan serta seluruh hadirin yang ada dalam Microsoft Team untuk sama-sama kita mengambil gambar sebagai kenang-kenangan Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh ni, saya siap belanja mini lah. Mini lah. Okey, Universiti boleh kira kot. Kira. Buka lah kamera ramai-ramai. Hanafi, buka kamera ni. Jumpa semua yang ada dalam Microsoft Team, kita buka kamera. Hanafi, terima kasih Hanafi. Dok tolong duduk kat belakang tu. Okey. Dah ready ke semua? Kalau dah ready, tunjuk thumbs up. Ustaz nak mini love ke nak thumbs up Ustaz? Thumbs up. Okey, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Last. 1, 2, 3. Ustaz buat mini love Kena buat mini love juga kot. Wah, Syamil follower IG saya lah. Facebook saya lah. Dia siap tunjuk Facebook saya. Okey. Yang Berbahagia Datuk serta hadirin yang dirahmati sekalian, dengan berakhirnya sesi fotografi sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada pagi ini.
Majlis sekali lagi mengakamkan jutaan penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Naib Chancellor, Barisan Pengurusan Tertinggi UPNM, Pegawai Kanan UPNM dan ALK serta penceramah jemputan pada kali ini atas kesudian meluangkan masa serta hadir bagi menjayakan program yang anda adakan pada kali ini. Majlis juga merakamkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ustaz Rahmat Ehsan bin Muhammad Sufian, penceramah kita pada hari ini, atas segala sokongan dan kerjasama yang diberikan sepanjang menjayakan program kali ini. Semoga program ini dapat diteruskan pada masa akan datang. InsyaAllah Ustaz. Amin. Amin insya-Allah. Dia buat link dekat Tidak dilupakan juga kepada seluruh hadiri yang turut hadir menjayakan majlis yang penuh bermakna pada pagi ini. Pihak penganjur memohon jutaan kemaafan sekiranya berlaku kekurangan sepanjang mengendalikan program pada kali ini. Sebagai peringatan bersama, pihak penganjur memohon kepada seluruh hadirin untuk mengisi borang soal selidik yang telah disediakan oleh pihak urus setia di ruangan chat Microsoft Teams dan juga Facebook pejabat pendaftar UPNM. Dengan ini, majlis diakhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Maaf Ustaz, minta maaf Ustaz kalau ada kurang lebih. Perkasa jati diri, berilmu dan berbudi, bertekad syurat bakti demi pertiwi. Kami menjunjung cita, harapan nusa bangsa, berlapis beretika, pejuang negara. Atur langkah pimpinan berbekal pengetahuan di dunia tanpa sempadan, berazam pertahankan maruah kedaulatan setia tiada batasan. Bukan jasa semata kami membina minda agar negara kita kekal merdeka. Atur langkah pimpinan berbekal pengetahuan di dunia tanpa sempadan, berazam pertahankan maruah kedaulatan setia tiada batasan. Ikrar dipegang teguh, kami taat dan patuh, memacu